Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Puan Nur Hafizah binti Husin dari SMK Raja Julan mewakili PPD Kinta Utara akan membentangkan tajuk PBL kami, Eating Habits and Lifestyle for Healthy Heart. Saya mengucapkan terima kasih kepada JPN Perak yang memberi ruang dan peluang untuk berkongsi tentang PBL pada hari ini. Tidak lupa kepada Pengetua SMK Raja Julan yang sentiasa memberi dorongan dan galakkan supaya guru menjalankan PDPC aktif, barisan pentadbir sekolah, guru ketua bidang sains dan matematik yang sentiasa positif dan sangat membantu sepanjang PBL berlangsung, 4 rakan guru tingkatan 3 yang bergabung dan merealisasikan PBL ini, guru-guru, murid-murid dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk menjayakan PBL ini. Proses kerja PBL bermula dengan PLC, perbincangan antara guru mata pelajaran yang diadakan sebelum projek dilaksanakan. PBL Eating Habits and Lifestyle for Healthy Heart dipilih sebagai tajuk kerana ia menepati kandungan kurikulum, standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. PBL ini menggabungkan 4 mata pelajaran di tingkatan 3 iaitu Sains DLP sebagai mata pelajaran utama, Matematik DLP, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Bahasa Inggeris yang melibatkan 5 orang guru. PBL dilaksanakan menggunakan 2 bahasa, 75% menggunakan bahasa Inggeris termasuk bahan pembentangan. Walau bagaimanapun, mereka turut mempersembah pembentangan dalam bahasa Melayu memandangkan murid lain ialah murid bukan DLP. Apakah yang mendorong kami memilih tajuk Eating Habits and Lifestyle for Healthy Heart sebagai tajuk PBL kami? Big idea untuk PBL ini ialah tentang isu penyakit jantung yang kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia sejak tahun 2005. Masalah ini berkait rapat dengan tabiat pemakanan dan gaya hidup. 4 objektif utama PBL ialah untuk mengenal pasti jenis penyakit jantung, sebab dan kaedah mengelakkan penyakit jantung, melakar model jantung dalam kertas berid menggunakan konsep scale drawing, mencipta menu untuk jantung yang sihat berdasarkan data ujian sigap murid dengan mempertimbang kandungan kalori, dan yang terakhir, menghasilkan brosur infografik jantung yang sihat. PBL kami melibatkan 39 murid dari 2 kelas DLP tingkatan 3 yang dipecahkan kepada 9 kumpulan. Data terdiri daripada data kualitatif yang direkod dalam buklet setiap kumpulan, analisis penjurian PBL dan rekod PPT. Data kuantitatif pula diperoleh daripada maklum balas guru-guru dan refleksi oleh murid selepas pembentangan berlangsung. Kumpulan dibentuk sendiri oleh murid, terdiri daripada 4 atau 5 murid. Setiap kumpulan berbincang dan memilih tajuk PBL masing-masing. Dalam fasa pertama, murid mengenal pasti penyakit-penyakit berkaitan jantung. Dapat dilihat sekarang, ini ialah antara aktiviti yang dijalankan oleh murid di dalam kelas. Aktiviti berkumpulan berlangsung sepanjang 3 minggu sama ada di dalam kelas atau di dalam makmal mengikut jadual waktu kelas masing-masing. Semua maklumat yang dikumpul termasuk data segak, soal selidik dan data aktiviti denyutan tadi direkodkan dalam buklet tersebut. Berdasarkan semua bahan yang telah dikumpul dalam buklet, murid merancang bahan persembahan kumpulan. Setiap kumpulan diberikan 2 keting mountain board untuk menghasilkan bahan persembahan untuk 3 mata pelajaran, sains, matematik dan PJPK, di samping minimum 10 brosur dalam mata pelajaran bahasa Inggeris yang perlu disiapkan sepanjang PBL.
Semua bahan pembentangan dipamerkan semasa hari pembentangan. Persediaan bermula seawal 7.30 pagi pada hari pembentangan, iaitu pada 15 Jun 2022 yang lalu. Sebelum pembentangan, guru-guru memberi taklimat ringkas perjalanan sepanjang tempoh pembentangan. Undian dibuat untuk menentukan kedudukan setiap kumpulan. Kerjasama sangat baik ditunjukkan oleh semua murid yang terlibat. Pembentangan murid bermula pada pukul 8 pagi. Lawatan murid tingkatan 3 diutamakan. Namun, ada juga murid dari tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang datang melawat setiap stesen pembentangan bersama guru, terutamanya waktu relief. Kebetulan, pembentangan diadakan pada hari Rabu. Murid sesi petang yang datang awal untuk aktiviti co-curriculum turut mendengar pembentangan murid. Mari kita tonton beberapa klip video pada hari pembentangan. For the breakfast, take 1 glass of milk, and then 4 glass of bread, 1 egg. So the total going to be 392. So if you cook at home, you can use the spoon, you can measure the ingredients, and you can have a good estimate of what you're eating. You could also bring. Beberapa contoh brosur yang dihasilkan oleh murid yang digunakan sepanjang pembentangan. Dan ini pula ialah mounting board, hasil kreativiti setiap kumpulan. Guru-guru turut memberi kerjasama yang sangat baik sepanjang pembentangan. Setiap guru yang datang dibekalkan 1 borang undian kosong. Guru hanya menilai dari segi persembahan murid pada hari pembentangan. Pentaksiran dan penilaian PBT masih dilakukan oleh guru mata pelajaran yang terlibat. Selesai pembentangan pada pukul 9.30 pagi, murid bersama-sama mengemas stesen masing-masing, diikuti sesi fotografi. Sesi refleksi oleh murid dibuat sehingga pukul 10 pagi. Dapatan dan impak sepanjang PBL dilaksanakan, murid memberi respon yang baik sepanjang projek. Walaupun pada awalnya murid kurang yakin menjalankan projek, bimbingan guru-guru membantu murid menyelesaikan projek dengan jayanya. Kerjasama dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh setiap murid sangat membanggakan. Perubahan drastik dari segi keyakinan murid bertambah apabila mempersembah hasil kumpulan masing-masing kepada para guru dan rakan-rakan dari kelas lain di Dewan Terbuka. Murid juga yakin dan bekerjasama menjawab setiap soalan daripada guru dan rakan. Selepas PBL ini, 100% murid dapat mengelaskan contoh makanan yang baik dan tidak baik untuk jantung. 3 kumpulan mendapat undian tertinggi persembahan terbaik oleh guru-guru, iaitu kumpulan Sunflower, Joker dan Girls Group berdasarkan kemahiran berkomunikasi dan kreativiti yang ditunjukkan semasa pembentangan. Semua kumpulan diberi TP6 dalam PBT Sains, Matematik, PJPK dan Bahasa Inggeris. Projek ini memberi inspirasi kepada murid daripada kelas lain juga mampu melaksanakan PBL dengan jayanya. Buktinya, 2 projek dibentangkan selepas projek ini. 1 projek untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris dan 1 lagi projek daripada kelas 5 RC semasa Minggu STEM. Yang baru, kita berbeza dekat budak-budak dekat kita punya batch Putri Room Life, lepas tu boleh belajar sekali lagi.
Bagi saya, ini satu ajaran untuk kami supaya lebih fokus dan lebih menghargai setiap baik-baik kata yang keluar daripada guru ketika mengajar. Ini ialah beberapa borang undian daripada guru-guru. Pemenang persembahan terbaik adalah berdasarkan undian guru. Saya kongsikan pelaporan kerja projek 1 dalam pelaporan PBD Sains. Warna hijau, biru dan jingga adalah pemenang daripada undian guru. Kumpulan-kumpulan lain mendapat sagu hati. Hadiah diberikan pada majlis penutup Minggu STEM pada 4 Ogos 2022 yang lalu berupa kupon yang boleh digunakan di koperasi sekolah. Bagi menghargai hasil kerja murid, semua murid mendapat hadiah pada hari tersebut. Semua bahan, gambar dan video berkaitan PBL disimpan dalam aplikasi Padlet. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengakses laman tersebut melalui alamat yang tertera. Kesimpulannya, PBL ini mendorong murid supaya lebih peka terhadap kesihatan jantung, pemilihan menu makanan yang sihat dan amalan gaya hidup sihat menyumbang kepada kesihatan jantung. PBL ini juga mampu meningkatkan kemenjadian murid, menghasilkan murid yang lebih yakin dan berani bersuara menyatakan pendapat masing-masing. Persepsi awal bahawa PBL suatu yang sukar dilaksanakan bertukar kepada suatu sesi pembelajaran yang aktif lagi menyeronokkan. Sekian, segala yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.